Okay, semua dah. Semua dah ada seorang lagi kot. Kita 26. So ada ni termasuk dengan saya 26. Seorang lagi yang belum masuk, tak apalah. Kita teruskan sahaja dulu sementara dia menunggu kawan yang belum masuk untuk join. Okay. So semua dah makan? Dah. Kau ada yang belum? Belum. Belum, madam. Madam dah makan. Dah. Nak kena makan lah, nak kena bertenaga, nak jumpa dengan pelajar-pelajar yang aktif ni. Gitu. Okay. Untuk hari ni seperti yang kita janji semalam, kita nak buat lab task 2 database berkaitan dengan normalization. Okay, betul tak? Betul, madam. So sebelum kita buat lab task 2, so ada apa-apa nak tanya tak berkaitan dengan normalization ni? Ada yang masih kurang faham, kurang jelas, masih confused lagi macam mana nak normalize the relation tu sampai level 3NF? Saya keliru nak buat yang 3NF tu. Keliru nak buat yang 3NF tu. Okay, lain? Kawan-kawan yang lain? Sama, madam. Sama. Okay, so kita tengok contoh dululah sebelum kita buat latihan. Sebelum kita buat assessment tu. Okay, contoh. Sekejap kita tengok dulu beberapa contoh. Activity. Okay, saya ambil satu contoh. Ini susah sikit ni. Saya nak share dekat mana ya? Saya share dekat dalam slide. Boleh tak saya share dekat dalam slide? Boleh, madam, boleh. Okay. Saya share yang ni teruslah. Saya share. Slide ni saya dah upload dekat CDOS. So siapa yang dah tengok adalah. Siapa yang belum tengok, so boleh tengok lah ni. Sebabnya slide ni saya dah share dah. Saya dah upload semalam dekat CDOS. Okay. So kita tengok saya share screen. Okay, nampak tak? Nampak apa yang sepatutnya kamu nampak? Nampak apa yang sepatutnya kamu nampak kan? Normalization. Okay. Dalam slide ni saya memang letak soalan sahaja. Memang saya letak soalan dia, saya dah upload jugalah dekat CDOS. Kok ada siapa-siapa yang ada masa tiba-tiba tertengok, so dia ternampaklah slide ni. So dia tengoklah ada beberapa soalan yang saya letak berserta dengan dia punya jawapan lah. Soalan berserta dengan jawapan. So mungkin kamu boleh cuba buat dulu dan kamu boleh check jawapan. Okay, so kita tengok beberapa contoh dulu. Okay, normalization. Okay, so ini kita dah tahulah kan, normalization ni ada sampai beberapa level. So first kali kita buat first NF, second NF, third NF. Okay, jika perlu kita akan buat lagi satu lagi level iaitu BCNF. Okay, so kita tengok ini dia punya
kata dia punya clue lah ataupun dia punya requirement. Okay, first NF ni, so ini saya semalam kita dah buat kan. Okay, first NF ni, so dia mesti adalah atomic value ataupun maksudnya table dalam first NF ni dia mesti dalam keadaan single value. Dia mesti dalam keadaan single value. Dia tak boleh dalam keadaan multiple ataupun multi value. Dia kena dalam keadaan single value. Okay, itu first NF. Okay, next second NF. Okay, second NF dia punya requirement mesti table tu dah dalam keadaan first NF. So kita mestilah kita akan buat first NF dulu sebelum kita perform second NF. Okay, dan all non-key attribute are fully functional dependencies. Ini maksud dia yang semalam. Yang kita tengok semalam, ada lagi tak yang attribute yang bergantung kepada primary key. Kita tengok semalam kan. Kalau ada, kita pecahkan dia. Iaitu second NF. Okay, third NF. Okay, syarat yang pertama mestilah dia dalam keadaan 2NF. Okay, kita dah buat, ini tak ada masalah. Kemudian dia tiada no transition dependencies. Sama juga. Ada lagi tak yang kita boleh asingkan dia? Okay, so kita terus tengok kepada latihan lah. Okay, contoh. Okay, contoh latihan ni. Nampak semua? Nampak. Alright. So, table, tak ada table, tak ada nama. Okay, nombor pelajar ada P1050. Kemudian, nama pelajar Azura, meja SK, unit berijazah 118, kod khusus SK001, nama khusus pengkalan sistem, unit 2, mata grade 2.5. Okay, itu untuk first entity. Okay, second entity P1050, nama pelajar Azura, meja SK, unit berijazah 118, kod khusus SK002, sistem komputer, unit dia 4, mata grade dia 3.0. Okay, pelajar yang ketiga ataupun entity yang ketiga adalah L2115. Okay, nama pelajar Chong, meja SM, unit berijazah 125, kod khusus SM001, nama khusus sistem maklumat, unit 4, mata grade 3. Okay, ini table yang diberi dalam condition UNF. Maksudnya kita tak buat normalization lagi. Ini dalam keadaan UNF. Okay, so kita nak transform this table kepada ini dalam keadaan condition UNF. So kita nak transform kepada 1NF. Okay, so kita nak transform kepada 1NF. Kita dah tahu syarat untuk 1NF dia mesti first single apa? Single value, betul? Betul. Dan yang kedua dia mesti kita buat apa? Unique. Kita asingkan attribute yang unik. Okay, so kita tengok yang pertama. Single value. Okay, daripada table yang diberi, ada tak multi value? Ada tak attribute yang ada multi value data? Tengok dekat attribute nombor pelajar, ada tak multi value data? Dekat nama pelajar, ada tak multi value? Nama khusus. Ada tak? Kat mana? Attribute yang mana yang ada multi value? Multi value data dekat attribute yang mana satu? Nombor pelajar, nama pelajar, meja, unit berijazah, kod khusus, nama khusus, unit, mata grade. Okay, ada tak attribute yang mana data dia adalah dalam keadaan multi value? Ada tak? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, tak ada. So dalam table ni semua attribute adalah dalam keadaan single value. Okay, so selesai kerja kita. Mudahlah tu. Okay, yang kedua, kita nak asingkan ataupun kita nak divide attribute yang unik. Okay, so kita tengok balik table kita ni. Mana attribute yang kita rasa dia unik?
data dia tu unik. Mana satu? Attribute yang mana yang kita rasa dia tu unik? Maksudnya kita boleh assign dia sebagai primary key. Mana satu? Nama Nama khusus. pelajar. Nama khusus. Okay. Nama pelajar. Okay, lagi? Nama Kod khusus. 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 Okay, kita pilih dua je dulu sebab kita baru nak buat first and F. Okay, yang A ni, nama pelajar. Apa yang relate dengan nama pelajar? Apa yang relate dengan nama pelajar? Nombor pelajar ni. Nama pelajar. Okay, so daripada nombor pelajar, kita boleh tahu maklumat berkaitan dengan nama pelajar. Okay. Meja. Lagi? Unit berijazah. Unit berijazah. Ada lagi? Tu je. Okay. Yang B. Daripada kod khusus, apa maklumat yang kita boleh tahu? Nama Nama khusus. khusus unit Nama. Mata grade. Unit mata grade. Okay. Unit. Nama khusus, unit dan juga mata grade. Okay. So daripada sini, kita dapat dua table. Okay. Table yang pertama, yang A ni kita nak buat nama apa? Detail pelajar. Okay. So kita nak buat nama detail pelajar. Okay, apa attribute dia? Nombor Nombor pelajar, nama pelajar, meja, nombor pelajar, unit berijazah. nama pelajar, meja dan juga unit berijazah. Mana primary key? Nombor pelajar. Nombor Nombor pelajar. Okay, table yang kedua? FB? Khusus. Khusus. Okay, apa attribute yang ada? Kod khusus. Kod khusus, Nama khusus. nama khusus, Unit. unit Mata grade. dengan mata Grade. grade. Okay, mana dia punya primary key? Kod khusus. Kod khusus. Mana dia punya foreign key? Nombor pelajar, madam. Nombor pelajar madam. Nombor pelajar. Okay, nampak? Nampak, madam. Boleh faham? Boleh, Ini madam. untuk first and F. Okay, so kamu pun lukislah table dia. Okay, so kamu lukis table. Okay, ni nombor pelajar yang tadi. Nombor pelajar, nama pelajar, meja, unit berijazah. Nombor pelajar, nama pelajar, meja, unit berijazah. So kita buat nama dia apa tadi? Detail. Detail pelajar kan? Okay, ni table A. Detail Okay, pelajar. table ini nama pelajar. Okay, tak kisah. Okay, B kita buat Khusus, berkaitan dengan khusus. Okay, so ada nombor pelajar, kod khusus, nama khusus, unit, mata, grade. Okay, selesailah untuk first and F. Okay, next. Kita tengok daripada ni, dua-dua table ni, table pelajar dan juga table khusus. Okay, so kita tengok dekat table pelajar. Apa lagi maklumat yang kita boleh asingkan? Ada tak lagi yang kita rasa dia attribute tu unik yang kita boleh buat asing? Tadi kita pilih dua ni je, nombor pelajar dan juga kod khusus. Ada lagi tak attribute lain yang unik yang boleh jadi primary key? Madam, meja boleh ke, madam? Meja. Okay, meja. Yang lain? Yang lain? Grade boleh ke, madam, grade? So, okay, sekejap. Okay, first kita tengok meja. Okay, meja ni kita boleh tahu apa? Daripada meja, you nak tahu apa? Aliran yang diambil madam. Yelah. Okay, so you nak relate dengan apa? Apa dia punya data dependencies dia? Macam yang ni,
Macam yang ni kita dapat tahu. Okay, daripada nombor pelajar, so kita akan tahu nama pelajar. Kita boleh tahu major dia. Kita boleh tahu unit berijazah dia. Sama juga macam kod khusus. Daripada kod khusus ni, kita dapat tahu maklumat khusus. Unitnya berapa, mata grade-nya berapa. Okay, kalau daripada sini, major. So you nak, daripada major ni, you nak tahu apa? Apa maklumat yang you boleh tahu? Kod khusus. Khusus. Kod khusus. Major boleh tahu kod khusus. Okey, maksudnya macam mana? Macam mana nak relate major dengan kod khusus ni? Kita Sebab tukar grade. kalau tengok kat sini SK001 untuk nama khusus penghantar sistem. SK002 nama khusus dia sistem komputer. Kod khusus SM1000 sistem maklumat. So macam mana nak relate major dengan kod khusus ni? Kod yang berbeza dengan major. Kod yang berbeza dengan major. Major ada dua je, sains komputer dengan sistem maklumat. Jadi Major macam tak boleh. Cuba tukar dengan unit. Tak boleh tukar dengan unit berijazah. Mm-mm. Alright. Kita cuba. Unit berijazah. Okey, daripada unit berijazah kita dapat tahu apa? Apa yang kita dapat tahu daripada unit berijazah? Kita tahu apa daripada unit berijazah ni? Dapat tahu nama khusus. Daripada unit ijazah kita dapat tahu nama khusus. Okey, so contoh kalau kita buat searching 118, so apa maklumat yang kita dapat tahu? Apa maklumat yang kita dapat tahu daripada unit berijazah? Boleh tak? Ada tak? Ada tak attribute lain yang bergantung kepada unit ijazah ni? Rasanya macam tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Jangan risau. Kita padam. Okey, yang lain? Apa lagi attribute yang rasanya? Saya nak cuba. Sila. Apa dia? Grade. Grade. Okey, mata grade. Okey, daripada mata grade ni kita dapat tahu apa? Nama Kita khusus dia. tahu Kod khusus, nama khusus. khusus, nombor pelajar dengan mata grade. Daripada mata grade kita dapat tahu Kod khusus. Lagi? Nama khusus. Ni sama pula jadi kat sini. Sama khusus. Nombor pelajar. Nombor pelajar. Okey. So daripada mata grade, so kita buatlah table. Daripada mata grade. Okey. So kita create satu table baru. Kat sini ada kod khusus. Kat sini ada nombor pelajar. Okey, contoh mata grade 2.5. Kod khususnya apa? SK001. SK001. Nombor pelajar? P1050. P1050. Okey, mata grade 3.0. Kod khusus? SK002. SK002. Nama pelajar? P1050. 1050. Okey. Next, 3.0 lagi. Kod khusus? SM100. Okey, nama pelajar, nombor pelajar? L2115. L2115. Okey. Okey, daripada mata grade ni kita dapat tahu kod khususnya apa, nombor pelajarnya apa. So kita namakanlah ni contohnya table untuk grade. Okey, boleh? Boleh. Alright. So kat sini kita dah transform kepada 2 and F. Okey, ni table dia.
kita dah transform kepada 2NF. Okey, daripada table 2NF ni, kita tengok ada lagi tak table yang masih lagi, orang kata masih berlaku lagi, dah redundance data. Okay, oh ni dah lain ni. Sorry, ni dah lain. Okay, masih ada lagi tak table yang masih berlaku lagi redundance data? Okay, ni dah dalam keadaan 2NF dah. Tengok table yang nombor pelajar. Ada lagi tak redundance dekat table pelajar ni? Tak ada kan? Sebab satu baris ni untuk satu row ni untuk satu pelajar. Row yang pertama untuk Azura, row yang kedua untuk Chong. So table pelajar tak ada masalah. Okay, table khusus. Ada tak data yang redundance? Hello? Ada orang? Tak ada yang redundance dah. Tak ada. Okey. Rasanya tak ada. Saya rasa pun tak ada. Betul? Okey. Okey, table grade. Ada tak ada yang redundance? Ada tak yang redundance untuk table grade ni? Unit mana? Unit yang dekat table khusus. Yang 2, Ni, dekat sini. Unit ni. Okey, daripada unit kita dapat tahu apa? Daripada unit kita dapat tahu nama khusus. Tapi kita dah ada dah table khusus ni. Kita dah ada table khusus. Mata grade. So mata grade kat sini. Kita dah ada table grade dia. Kita ada dah table grade. Unit. Nombor pelajar bukan. Kita nak tahu apa lagi? Kod khusus pun bukan. Nama khusus pun bukan. Tak ada. Kalau kita tengok table ni berkaitan dengan pelajar, betul tak? Berkaitan dengan pelajar. Lepas tu berkaitan dengan khusus. Dan juga berkaitan dengan grade. Ada lagi tak maklumat lain dalam table ni? Kalau kita tengok sekali imbas, ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada rasanya, madam. Tak ada dah? Itu je? Itu je. Okay. So, perlu tak kita nak buat sampai 3NF? Tak. Perlu tak? Tak ada dah? Tak payah dah? Tak ada. Betul ni? Confirm? 50-50. Okay, so kita tengok lagi daripada table ni, ada lagi tak table lain yang kita boleh assign dia sebagai primary key selain daripada nombor pelajar, kod khusus dan juga mata grade? Ada lagi tak attribute lain yang kita boleh assign dia sebagai primary key? Ada lagi tak? Okay, contoh saya bagi contoh. Subjek ataupun khusus sistem maklumat. Okay, khusus sistem maklumat, kod dia apa? Apa kod khusus sistem maklumat? Hello? SSK. Kod khusus sistem maklumat? SSK? IS100. Kod khusus sistem maklumat adalah SM100. Contoh,
pada semester depan, okey, contohlah saya relate dengan situasi semasa. Okey, semester ini subjek atau khusus sistem maklumat yang mana kod khusus dia adalah SM100. Dia punya unit ataupun dia punya jam kredit 4. Okey, semester depan, subjek ni ataupun khusus ni dia revise balik. So dia guna nama yang sama, sistem maklumat. Kod yang sama, SM100. Tapi unit ataupun jumlah jam kredit dia adalah 3. Boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Jadi macam mana tu? Macam mana tu? Macam mana tu? Maksudnya kalau ada 80 orang yang ambil kursus sistem maklumat ni, saya kena edit 80 kali ya? Tidak. Lepas tu? Contohnya unit dia berubah. Semester depan unit dia tu tak jadi 4 dah, jadi 3. Jadi macam mana tu? Jumlah orang yang ambil kos yang lepas. Okey. Semester depan sistem maklumat ni ada 80 orang ambil. Lepas tu unit ni dah berubah daripada 4 kepada 3. Jadi saya kena pergi ubah setiap orang lah kan. 80 kali saya kena buat perubahan. Saya kena update dekat unit dia tu. Betul tak? Betul ke tak betul? Sekejap dia tengah fikir. Siapa yang dah berfikir? Siapa yang dah ada jawapan? Okey. So, dekat sini kita boleh juga andaikan assume unit ni sebagai primary key. Kenapa? Sebab jika kita berlaku apa-apa perubahan dekat unit ni, dia akan efek kepada kod khusus. Jadi contoh saya buat table dia dulu. Saya buat table unit, kemudian saya buat table kod khusus. Okey, unit yang pertama 2, kemudian 4, kemudian 4. Kod khusus 2 adalah SK 001. 4 SK 002. 4 lagi SM 100. Okey. Jika contoh saya bagi contoh yang tadi jika kod khusus SM100 ni tiba-tiba dia nak ubah unit tu jadi 3. Okey, so perlu tak kita usik table yang lain? Table pelajar, table khusus, table grade, perlu tak? Tak perlu. Kita hanya ubah di sini je. Bila kita buat perubahan dekat table unit ni, contoh saya buat table ni, saya namakan dia unit khusus. Okey, bila saya ubah dekat sini, apa berlaku dekat table pelajar? Apa berlaku dekat table khusus? Apa berlaku dekat table grade? Contohnya kod khusus SM100 unit dia saya ubah jadi 3. So apa berlaku? Apa berlaku dekat table khusus? Bertukar. Dia juga bertukar. Okey, so apa jadi dengan pelajar L2115 ni? Pun tukar. Ya, pun secara tidak langsung dia pun bertukar juga. Apa jadi dengan mata grade? Pun tukar. Pun bertukar melalui attribute unit khusus. Saya nampak kat situ.
Nampak. Dia tak akan efek kepada table yang lain. So kita akan hasilkan lagi satu table iaitu unit khusus. So bila kita ada 4 table, secara automatik kita dah normalize this relation sampai 3 NF. and F. So yang berubahnya yang kat unit je lah. Ya, kat unit. Oh, okay. Madam, Uh-uh. kata lain dia lambat, so dia keluar masuk. Tak apa. Okay, boleh? Nampak tak? Kat sini. Nampak. Okay, kita cuba lagi Ini sama ni. Azura dengan Chong tadi. Okay. Contoh yang kedua. Kita dah buat ke contoh ni? Macam dah buat je. Belum Dah buat Dah. belum contoh? Buat, madam. Dah buat, madam. Dah buat dah yang ni. Contoh yang ni. Contoh 2 ni. Dah. Osman Khalid Safiah Rusti. Dah buat Dekat whiteboard itu. Okay, dah buat. Okay. So tak ada masalah lah kan contoh yang ni kan? Contoh 3. Ini dah. Kan ini kita ambil vaksin tu. Okay, contoh yang keempat. Dah buat juga. Belum, madam. Right, okay. Jangan terkejut kalau dia bagi dalam bentuk macam ni. Dia bagi dalam bentuk. Mak aku. Apa benda tu? Okay, kalau dia bagi dalam bentuk tiket bas, dia bagi dalam bentuk resit bayaran apa-apa pun, itu juga adalah data yang kita belum normalize lagi. So itu juga adalah salah satu daripada UNF, data dalam bentuk unnormalization. So jangan terkejut lah. Boleh? Boleh. Ini contoh dia bagi dalam bentuk order form. Kemudian dia suruh kita normalize this order form. Jangan terkejut. Madam tak pernah ajar macam ni. Ni saya nak tunjuk. Ini contoh. Okay, daripada order form ni, first kali kita kena identify dulu apa maklumat yang ada dalam order form ni. Apa maklumat yang ada dalam order form ni? Customer. Okay, first kita tahu berkaitan dengan customer. Okay, 2. Name, nama. Ke sama je? Okay, saya faham maksud awak. Okay, saya padam balik. Okay, first saya buat kat sini first customer. Okay, apa attribute customer ni? Name, address. Name. Lepas tu address. Order date. Order Order date. Order date. Lepas tu? Kalau order boleh, madam? Order. Order. Buat je. Letak je dulu. Order. Lepas tu? Tu je. Tu je. Okay. Yang kedua? Ataupun, ginilah. Ataupun untuk senang, kamu senaraikan dulu apa attribute yang kamu rasa ada dalam table order form ni. Okay, so contohlah kita buat nama table ni, kita buat nama dia adalah order form. Okay, kita senaraikan dulu apa attribute yang ada dalam order form ni. Pertama, ada apa? Customer. Ada customer. Customer apa? Customer name kan? Customer name. Sekejap saya pendekkan sikit sakut nanti tak muat. So kita ada dalam ni, kita ada customer name. Customer name. Lepas tu Address. saya buat C name je lah. Boleh faham Boleh. Buat C name. Kemudian ada apa? Address.
Address tu address siapa? Customer. Customer address. Lepas tu, Produk. apa produk? Madam, Produk customer order. number tu madam? Ha? Customer number. Customer Number. number. Customer number. Lepas tu, produk Product name. product name. Lepas tu, Quantity. quantity. Next, Ni unit price. unit price. Dengan description. Kemudian, description. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Produk nombor. Product number ni, PRO name ni. Ni produk nama, product name. Product name. So, produk nombor lagi. Okay, saya nak bagi tahu ni kalau soalan dalam bentuk real case macam ni, kita panggil real case lah. Real case macam ni, macam mana kamu nak tahu attribute dia? So, kamu check by apa yang ada dalam maklumat yang dia bagi tu. Okay, dalam order form ni, first kali dia ada maklumat berkaitan dengan order number. Okay, ada tak dalam ini kita senaraikan order number? Tak ada. Tak ada. So, sepatutnya kena Ada. ada. Sebab dalam maklumat tu dia ada bagi. So, order number. Okay, kita tengok lagi. Customer number. Ada tak? Ada ni kat sini. Customer number. Okay. Customer name. Okay, ada. Customer number ada. Customer name ada. Customer address. Ada. City state ni customer address lah kan? Ke lain? Sama. Customer address Politeknik Mersing lain. Lain. So, city state. Okay. Product number. Ada tak? Ada tadi. Kita baru tulis tadi. Description. Ada. Quantity. Ada. Unit price. Ada. Ni produk nama, product name? Product name tak ada. Kita buat produk nombor tadi. So kita buang. Ada lagi tak maklumat yang tersicir? Date. Yes, kita terlupa letak date. Okay, so semua ni maklumat ni penting. Dan semua maklumat ni kita akan jadikan dia sebagai attribute. Okay, boleh? Boleh. Alright, okay. So, inilah kita punya first NF. Kalau dibagi dalam soalan dalam bentuk real case macam ni. Boleh faham? Boleh. Dia berbeza dengan macam ni tau. Dia berbeza. Ini data ni kita dah analisis dia. Cuma kita tak buat secara apa yang kita nak kata? Normalization. Kita tak normalizekan dia sahaja. Dia macam ni, kita belum analisis dia lagi. Kita belum analisis lagi data ni. Maksudnya kita kutip je. Order form ni kita kutip daripada orang, kita tak analisiskan lagi. Kita tak buat analisis lagi. Okay, so kalau dia beri soalan real case macam ni, so inilah bentuk 1NF. Kamu senaraikan dulu. Apa attribute yang ada dalam maklumat yang dia beri tu. So kamu letaklah nama apa-apa. Macam yang ni, saya letak nama order form juga sekali sama. Okay, so kita senaraikan semua attribute yang ada dalam order form tu. Okay, bila selesai, itulah first NF kita. Kiranya ini macam unnormalization lah, madam? Ya. Okay. Okay, boleh? Boleh. Alright.
So dia jarang berlaku tapi bukan maksudnya tak pernah berlaku tau soalan keluar macam tu. Okay, so kita teruskan lagi blank. Okay, so saya copy balik yang ni. First normalization tadi 1NF. So kita buat tadi nama dia apa? Order. Kita buat nama order je lah. Order, so kita ada nama tadi berkaitan dengan customer. Customer name, customer address. Sekejap saya tulis balik Kemudian kita ada maklumat berkaitan dengan C6, customer number. Okay, customer number. Kemudian kita ada maklumat berkaitan dengan date. Kemudian ada apa lagi? Produk apa? Produk number. Kemudian kita ada maklumat berkaitan dengan description. Kemudian kita ada maklumat berkaitan dengan quantity, unit price. Quantity, unit price, apa lagi? Number, order number, unit price, order number, city, state. Kemudian kita ada order number, kita ada city, state. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua 10 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ini yang kita dapat daripada order form yang diberi. Okay, ini first NF kita. So, selesai. Okay, next kita nak buat 2NF. Okay, 2NF. Sebelum kita buat 2NF, kita check dulu syarat dia. Okay, dia punya requirement dia. Okay, 2NF tadi kalau dalam slide dia bagi tahu mesti table tu dah berada dalam first NF. So, yang tu settle lah. Kita dah ada buat dah first NF tadi. Okay, next dia mesti apa? Ada, kita pecahkan dia kepada yang mana attribute yang ada possibility ataupun layak untuk dijadikan primary key. So kita pecahkan dia. Okay, so daripada situ kita tengok dekat table 1NF tadi, mana attribute yang kamu rasa sesuai dijadikan sebagai primary key? Produk. Okay, apa produk? C-name sesuai? C-name, description. C-address, customer number, date, product number, description, quantity, unit price, order number, city state. Mana satu yang sesuai dijadikan sebagai primary key? Produk. Produk apa? Product name. Produk? Product name. Mana ada product name? Tak ada product name. Tak ada Sorry, Mama. Kita ada product number. Product number. Satu kita dah jumpa. Okey, daripada product number tu kita senaraikan dulu. Okey, daripada product number kita dapat tahu maklumat berkaitan dengan apa? Yes, kita tahu maklumat mengenai description. Okey, produk nombor 1 apa dia punya description dia? Lagi? Daripada sini. Daripada produk number ni kita dapat tahu maklumat berkaitan dengan first description. Kemudian kita dapat tahu quantity. Okey, tulis kat sini. Kita dapat tahu description, kita dapat tahu quantity. Lepas tu unit price. Kita dapat tahu unit price. Lagi? Okey, ada ke tak? Tak ada dah. Tak apa, jangan risau. Okey, primary key yang kedua? Apa lagi? Mana lagi?
Customer. Customer apa? Customer. Name, address, number. Customer name. Customer number lah. Senang sikit. Customer number. Okay, daripada customer number, saya buat ni. Okay, daripada customer number, kita dapat tahu berkaitan dengan apa? Address. Kita dapat tahu customer name. Lepas tu kita dapat tahu dia duduk mana. Lepas tu? Unit. Bukan. Kita dapat tahu city state dia. Yeah. Lagi? Banyak lagi ni. Kita kena letakkan semua. Letak semua ni. Customer name, Kita tengok address, satu-satu state. Date kita nak letak kat mana? Dekat product number, customer number. Customer number. Customer number sebabnya kita dapat tahu customer ni order bila kan. Jadi kita sebab letak kat sini date. Description dah, quantity dah, unit price dah, order number. Letak dekat mana? Dekat customer number atau product number? Customer number. Customer number. Okay, so order number. So selesai. Jadi kita akan ada 2 table untuk UNF. Okay, table yang pertama apa nama dia untuk bahagian product number ni? Apa nama dia? Beritahu. Produk. Sahaja. Produk. So apa attribute dia? Product number. Kena tulis balik sebab ini adalah primary key. Ni primary key ni. Okay, product number. Kemudian ada Description. Kemudian ada quantity. Kemudian ada Unit price. Okay, so kita pun padam. Tak ada lagi satu, unit price. Okay, ini table yang pertama. Table yang kedua, customer customer number ni bukan. Customer number Primary ni. key. Itu primary key. Primary key. Kalau Customer sahaja. Okay, customer. Okay, dalam customer kita ada attribute. Customer number. Customer name. Customer address. Lepas tu? City state. Sekejap padam. Kita dapat tahu dia duduk negeri mana. City state. Kita dapat tahu bila dia buat order. Kemudian kita dapat tahu apa dia punya order number. Okay. So, tapi madam kata dulu madam kata kalau 2NF kita kena ada 3 table. Tapi kenapa ni 2 table je? Siapa nak jawab kalau keluar soalan macam tu? Siapa nak jawab? Madam kata, saya saling lagi ni, madam kata dulu kalau first NF kena ada 2 table. Kalau 2NF kena ada 3 table. Jadi ni macam mana? Kalau jawapan dia normalization boleh madam? Kalau jawapan dia? Normalization. Sebab table dia tak macam table normalization. Ya, sebab ini dalam bentuk real case. Dia tak bagi table tu dalam keadaan yang ni pun bukan normalization juga. Cuma dia bagi dalam bentuk kita nak kata apa Dia dah bagi dalam bentuk table. Formal tak boleh. Macam boleh lah. Boleh lah, kita faham macam tu. Dia tak bagi dalam bentuk formal. Dia bagi, orang kata dia bagi dalam bentuk raw data. Contohnya macam kita beli tiket wayang. Kita kan tiket wayang tu dia buat macam mana tiket wayang? Dia bagi kat kita ke dia ambil balik masa kita nak masuk wayang tu? Dia ambil. Dia bagi kita balik. Dia bagi kita balik. Dia ambil bila? Dia koyak bahagian tepi, lepas tu dia bagi kita balik.
Yang dia koyak bahagian tepi tu lah data kita kan. Ya. Jadi dia koyak yang tu lah. Kamu imagine macam tu. Kamu pergi tengok wayang, lepas tu dia koyak. Yang dia koyak kat tepi tu, dia akan bagi kat kamu sebagai database admin. Dia kata, masuk dalam sistem. Dia bagi macam tu. So ini yang kita dapat, order form. Contohnya, sehari dapat order form berapa? Beratus. Contohnya. Jadi kita lah kena buat macam ni. Boleh imagine macam tu? Boleh. Okay. Jadi kalau soalan dalam bentuk tak rasmi, kita buat ayat tak rasmi lah. Kalau soalan tu diberi dalam bentuk tak rasmi macam ni, jadi first NF kita hanya satu je. Kita keluarkan semua attribute dia. Itu dah jadi first NF. Okay, second NF, dua table. Daripada first NF tadi, kita identify mana attribute yang sesuai dijadikan primary key. So kita buat dua dulu. Jadikan dua dulu. Okay. Bila kita dah buat dua, kita tengok lagi. Kita tengok lagi dekat dalam table 2NF tu, ada lagi tak attribute yang kita rasa sesuai kita jadikan dia sebagai primary key? Ada lagi tak? Selain daripada customer number dengan product number. Order number boleh, madam? Yes. So order number. Okay. Order number ni kita nak tahu berkaitan dengan apa? Tengok dekat sini. Order number ni kita nak tahu berkaitan dengan apa? Kat sini order number. Order number quantity. Melalui order number kita boleh tahu apa produk yang dia order. So kita boleh tahu produk number. Yes. Kemudian kita boleh tahu siapa yang order. Maksudnya kita boleh tahu customer Number, name. Customer number. Customer number lah. Number. Customer name tu based on customer number. Okay. So kita boleh tahu maklumat berkaitan dengan order number. Kita boleh tahu dengan produk number. Kita boleh juga tahu customer number. Ada lagi tak order ni? Quantity yang customer order. Kita boleh tahu juga. So kita nak buat table apa berkaitan dengan order number ni? Kita nak tahu berkaitan dengan order number. Daripada order number, kita boleh tahu product number, kita boleh juga tahu customer number. Sebabnya apa penting tu? Sebab kita melalui order number, kita boleh tahu apa yang dia order. Okay, contohnya order number Januari 001. Apa produk yang dia order? So siapa yang order ni kita tahu melalui customer number. Okay, so apa lagi yang relate? Selain daripada product number, customer number, kita boleh tahu apa lagi? Kalau unit price? Unit price. Unit price ke quantity? Kan? Saya tak sure. Mungkin unit price atau quantity. Unit price pun. Quantity pun boleh jadi juga. Quantity pun boleh jadi juga. So kita nak letak apa? Tapi jangan lupa dekat dalam table product kita dah ada quantity dengan unit price. Ni kita nak kumpul maklumat berkaitan dengan order je. Description. Description. Okay, daripada product number kita dah boleh tahu dah description. Kan? Contohnya product number X001. So kita dapat tahu itu adalah sharpener. Betul tak? Betul. Jadi kita nak buat apa? Nak tambah apa lagi? Ada tak kita nak kita rasa attribute yang sesuai lagi nak tambah kat sini?
Kalau customer address tak boleh dah. Customer address. Alamat Sebab itu, customer. sebab itu dah berkaitan dengan customer. Date. So sesuai kita letak date. Kita keluarkan date daripada customer ni. Kalau dia macam mana lah madam? Kalau- Tarik order Ya, kat sini Oh. kat sini kan ada date ni. lah. Kat sini ada. Dia sorok kat sini. Tak So nampak kita dah tahu. Order number Januari 001, bila dia order? Ni tarikh dia. Siapa yang order? Ini dia. Apa yang dia order? Ini dia. Nampak? Complete tak maklumat dia tu? Complete. Okay. So kat sini kita create lagi satu table. Nama table adalah apa? Berkaitan dengan order ni, kita nak buat nama apa? Date. Dia jadi attribute. Sekejap. Order boleh. So kita buat nama order. Order Boleh. info lah. Corner order info. So apa yang ada? Order number. Kemudian ada Product number. ada product number. Kemudian ada number, customer number, kemudian ada date. Date. Okey, dekat table produk apa jadi? Ada tak yang kita keluarkan maklumat daripada table produk tadi? Ada product number, kemudian ada description, ada quantity, kemudian ada unit price. Kita tak usik table ni. Okey, kemudian customer. Okey, dalam customer kita ada customer number, kita ada customer name, apa-apa berkaitan dengan customer lah. Kita ada customer address, city state. Betul, kita nak tahu customer kita duduk kat mana. Date letak dalam order info tadi kan. Order number pun kita dah letak dekat dalam order info. So tak ada dah. Inilah dia 3NF. Okay, perlu ke sampai BCNF? BCNF ni macam Ford BNF lah. So BCNF. Perlu ke? Kita tengok. BCNF ni adalah ataupun 4NF. Ya, 4NF. Okey, perlu ke BCNF? Okey, tengok lagi. Ada tak maklumat lain lagi selain daripada order, selain daripada produk, selain daripada customer? Ada tak yang boleh kita asingkan lagi? Ada tak? Yang boleh berubah, data yang boleh berubah. Okay, hari ni harga dia sekian. Esok lusa harga dia sekian. Unit price. Yes, unit price. Contoh, kenapa saya kata unit price? Contohnya hari ni harga pensel dia RM1. Okey, tak mustahil 2 bulan akan datang, 3 bulan akan datang harga pensel ni jadi RM1.20. Jadi kita boleh create satu table khas untuk price. Price sahaja. Sebabnya apa-apa maklumat yang berkaitan dengan harga, kita just update dekat table price. Kita tak payah nak update dekat table semua. Okay, so price kita ada apa? Unit price. Unit price. So daripada unit price ni kita ada apa? Kita tahu maklumat berkaitan dengan product number. Product number. Payah sangat table. Lagi? Tak payahlah dua ni je. Unit price ni hanya relate dengan produk. Kalau E012 harganya RM1. E027 harganya RM80.
X001 harganya RM20. Ini contoh untuk harga hari ni. Kalau esok contohnya yang ni jadi RM15, murah. So kita ubah je lah dalam table price. Kita tak akan ubah kita tak usik table customer. Kita tak usik table produk. Kita tak usik table order. Bila kita ubah kat sini, automatik data ni turut berubah. Boleh. Boleh. Tapi jarang lah soalan tu sampai BCNF. Biasanya Pening. sampai biasa 3NF je. Kamu buat je sampai 3NF. Tak payahlah sampai BCNF tu. Boleh. Tak pernah lagi lah soalan keluar sampai BCNF tu. Okey, boleh tak sampai sini? Yang tadi yang masih sama-sama, yang masih lagi dalam keadaan di awal-awangan. So boleh tak? Nampak tak? Nampak. Tak makan lagi ni. Nampak mesti nampak lagi. Apa tu? Soalan saya rasa pernah keluar sekali je. Dia bagi tiket bas. Dia bagi tiket bas, dia suruh kamu normalize data tu. Lebih kurang macam ni lah. Soalan real case macam ni. Sekali je pernah keluar. Jadi kamu boleh faham lah kan kalau keluar soalan real case macam tu. So inilah kaedah menjawabnya. Boleh? Boleh. Macam ada 2 orang je dalam kelas ni. Itu. Tak mesti kena lain. Semua ada bagus. Semua ada, tapi semua ada tu. Tak tahu ada di mana. Ada lagi madam, ada ni. Alhamdulillah. Boleh Yang sama-sama tadi. Ada boleh tak? Ke nak contoh lagi? Boleh. Janganlah boleh. Macam tak nak percaya je boleh. Kalau dia boleh madam. Macam 2 orang ni. Boleh madam, boleh. Gitu. Kami ikut je. Asyik ya. Macam mana? Boleh ke tak? Boleh madam, boleh. Boleh? Ya ke ni? Sekali bagi soalan tak dapat yang tak nak. Sekali bagi soalan tak dapat. Kami cuba madam. Kita tengok. Tapi kita dah tengok dah semalam soalan apa? Soalan assessment tu, lab tu, kan? Kita dah tengok dah semalam. Jadi boleh buat kot? Boleh tak? Boleh. Boleh ke tak? Kena tengok lagi sekali. Bincang lagi sekali soalannya. Itu macam mana? Try sekali lagi ya madam. Okay, contoh. Ni contoh Okay, contoh. Saya nak contoh macam mana dekat soalan ni Soalan dalam bentuk PDF. Sekejap saya. Ni saya letak dalam slide. Letak ni saya kosong. Alamak. Letak ni saya nak blank je. Okay. So kamu nampak tak slide PowerPoint tu? Kamu nampak yang PDF? PDF. PDF dalam. Saya buka balik. So. Ni nampak? Soalan kita. Nampak. Alright. Okay, ni soalan kita. Dia bagi maklumat berkaitan dengan detail of patient dental appointment. Ni. Appointment dengan doktor gigi. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa tu? Ada berapa attribute tu? 6. 6. 8. Date and time. Ada berapa attribute tu? Ternyata bukan ada 1 ke? 5. Attribute ada berapa? 6 lah madam. Kenapa 6? Date and time tu kira sekali ke apa? Dia ke dia split. Ni yang Date pening. dengan time tu.
Dia time Tengoklah. beza, Cuba tengok. 12 Ogos, date dia bila? Time dia bila? 7 madam. Ha, Saya ingat macam attribute ada 7 ke? ada berapa tu? Ada berapa attribute tu? Jadi ingat betul-betul. 7. 7. Ada Ada 6, 7. Betul tak? Tahu? Cepat tengok. 7. 8 dalam 6. Bismillahirrahmanirrahim 7 madam. So ada 7 attribute. Kenapa 7? Kenapa 7 meja? Kenapa bukan 6? Kan date dengan time tu bawah appointment. Okay sayang, tengok kat sini ya. Kat sini. Okay, 12 Ogos kita tengok satu persatu. Date dia, time dia 10. Kita tengok lagi 12 Ogos tak ada. Okay, settle. Kita tengok pula 13 Ogos, time dia pukul 12. Ada lagi tak 13 Ogos? Tak ada. Okay, tengok 12 September pukul 10. Pukul 10 ni ada tak tarikh yang lain? Ada tak tarikh yang lain pukul 10? 14 September. 14 September. Ada kan ni? Nampak tak kat sini? 12 Ogos pun pukul 10. 3. 14 September pun pukul 10. Jadi mana boleh sama. Jadi kat sini dia adalah dua attribute yang berasingan. Nampak tak dia pasang perangkap untuk kamu? Ada. Kalau kamu tengok sekali imbas macam tu dia terperangkap lah. Sebab tu database admin ni orang yang betul-betul berhati-hati. Okay, nampak? So kita ada 7 attribute. Apa 7 attribute tu? Inilah dia. Staff number, dentist name, patient number, patient name, date, time, surgery number. So ada 7. Okay. Table ni dalam bentuk rasmi ke tak rasmi? Rasmi. Rasmi. Okay. Bila table ni dalam bentuk rasmi, tulis kat tepi ni, rasmi. Okay. First and F kena ada 2 table. Okay. Nak buat dalam first and F ni, kita check dulu. Adakah dia dalam keadaan single value? Yes. Dalam keadaan single value? Ya. Okay, adakah kemudian kita nak tengok lagi, kita nak cari unit attribute. Okay, unit attribute dia mana? Yang staff number. Staff number. 1. Lagi? Surgery number. Surgery number. 2. Patient number. 2 cukup lah sayang sebab baru first and F. Banyak Gitu. Okay. So first and F kita ada 2 table. 1 berkaitan dengan staff number. So nak letak nama apa? Table tu. Staff. Okay, first and F. So dia nak letak nama staff. Tak ada masalah. Macam saya pula bagi jawapan ni. Letaklah attribute dia. Apa dia? Staff Number. Staff number. Kemudian Dentist name. dentist name. Kemudian Patient number. patient number. Patient name. Lagi? Patient name. Selesai. Yang kedua? Surgery number ni? Surgery number. Surgery sahaja. So berkaitan dengan apa? Apa attribute dia? Surgery Number, date, time. Date, time. Mana primary key? Staff number, surgery number. Medium. Ya. Kalau yang table surgery tu kita masukkan dentist name salah bukan tak boleh sebab nanti. Ya dah. Cik baik tanya. Tercicir satu ni apa? Orange key apa? Dentist name. Nama boleh. Staff number. Staff number. Kan staff number primary key kat sini. So bila bawa ke surgery dia akan jadi orange
Ricky. Terima kasih yang mengingatkan. Madam, saya ada satu soalan, madam. Nanti Ya, sila. buat table tu kan, atas day dengan time kita kena letak appointment ke? Tak payah. Apa ya? Okay, madam. Tak payah dah. Okey, boleh. Boleh. Kalau nak cantik, kamu buat macam ni. Ni nak cantik je tau. Takut kamu confuse. Kamu buat macam ni. Surgery number, kamu buatlah appointment, date. Appointment, time. Macam tu. Kalau tak nak keliru. Tapi tak nak letak pun tak apa. Tak ada masalah. Ini hanya perangkap semata-mata. Tak salah madam? Tak salah. Tak tolak markah Tak. Okay. Okay, kemudian 2NF. Tolak je markah dia. Jangan. Daripada first NF ni, ada lagi tak attribute yang kamu boleh jadikan dia sebagai primary key? Ada kan? Ada kan? Kalau appointment boleh madam? Ada, nampak jauh lagi yang sesuai. Lagi Patient layak daripada Patient Patient number. number. pandai pun. Allah. Patient number. Dia duduk menunggu-nunggu daripada tadi lagi nak sebut dia. Makan je. Patient number. Patient number ni maklumat berkaitan dengan patient. Okay, apa dia maklumat berkaitan dengan patient? Patient name. Patient number. So kita buatlah satu table khas untuk patient sahaja. So kita letaklah patient number, patient name. So Surgery number. apa yang dia kena buat? Surgery number. Settle. Boleh? Boleh. Dalam staff number ni ada lagi tak maklumat berkaitan dengan patient? Tak adalah kan? Sebab kita dah letak kat sini kan? Kita dah asingkan. Okey. Perlu tak sampai 3NF? Perlu. Kenapa? Sebab dekat soalan dia nak sampai 3 kan. So apa lagi yang sesuai? Kalau destiny name, Okay, Oh, daripada tak ada table staff. ni, daripada table ni kita dah tahu dah maklumat berkaitan dengan staff. Kita dah tahu maklumat berkaitan dengan surgery ni, pembedahan ni. Kita dah juga tahu maklumat pasal patient. Kita nak tahu maklumat pasal apa lagi? date. Date. Kenapa dengan date? Setiap customer berbeza appointment dia. Yes. Date. Okay, daripada date. Pandai siap. Pandai siap. Okay, daripada Basi date kita tu. dapat tahu apa? Daripada date ni kita dapat tahu apa? Tak tahu masa. Apa kita nak letak nama table dia? Apa nama tablenya? Appointment. 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 Boleh? So kita namakan dia sebagai appointment. Appointment, betul ke tak hati eja ni? Dia lantok lah, dia kan? Tak apa benda tak apa. So, date. Lepas tu, Time. time. Perlu ke lagi? Tak payah. Date, lepas tu patient name dengan disease name. Patient name ke patient number? Lagi mana Patient lagi number. better? Patient number better. Patient Pandai apa number. Siapa yang rawat patient ni? Siapa nak merawat patient ni? Staff. Staff. Staff Nombor. number. Settle. Siap. Sampai 3NF. 3NF. Senang je lah. Senang je. Semua dapat 100. Ya. Kenapa tak payah letak time, madam? Kenapa tak payah letak time dekat mana? Dekat appointment ni? Dekat appointment kenapa nak letak time? Sebab daripada date ni kita boleh tahu dah time dia. Ataupun nak letak pun boleh, tak ada paksaan. Boleh, dia tak salah. Letak je lah time. Macam mana kalau date dia sama, beza tapi time dia berbeza? Date dia berbeza, time dia berbeza. Macam ni lah. Macam tak, number ni lah. date dia sama, lepas tu time dia berbeza. Date-nya sama, time dia berbeza. Sebab itulah dekat appointment ni kita akan ubah.
Contohnya date-nya contoh. Contoh 15 hari bulan ni ada 2. Satu pukul 6. Satu lagi contohnya pukul 1, pukul 13. So kita ubah kat sini Kita usik tak table patient? Tak. Kita usik tak table staff? Tak. Kita usik tak table surgery? Kalau tambah time boleh? Kalau kita tambah time. Staff nombor dengan surgery nombor bertukar. Staff nombor dengan surgery nombor tukar. Maksudnya macam mana tu? Macam ni. Macam mana tu? Macam mana tu? Cerita. Sabar je, aku tengah fikir. Kalau time dia tambah. Kalau macam mana Macam mana tu? Cepat tambah je. Tambah. Dia tak payah tukar pun, tambah je. Date, time, patient number, staff number. Oh, tambah je. Tambah je. Oh. Okay. Gitu. Tu lah tu. So boleh tambah sahaja. So betul lah tu. Mungkin ada sehari tu ada 2 masa. Contohnya 15 hari bulan ni ada 2 kali operation tu, surgery tu. So betul lah tu. So kita ubah je lah kat sini dekat table appointment ni. So sesuai lah letak time tu. Attribute time tu dekat table appointment ni. Okay, boleh? Boleh. Madam. Apa tu dia macam ni kan, kalau macam kita dah buat 1NF tu, nanti kan kita copy balik kan yang table staff dan surgery untuk 2NF kan. So kan yang nanti kan tu NF kan kita tambah table untuk patient kan. So yang table staff untuk 2NF tu patient name dia kena buang lah kan. Dekat mana? Dekat table staff. Dekat table staff tu. Buang lah. Sebab dia ni dia sama kan? Sebab dia sama. Oh, okay. Dia akhir sekali dekat table 3NF tu kamu akan dapat lagi simple. Satu table tu mungkin ada 2-3 attribute saja macam gitu. Berbanding dengan first NF ada banyak attribute dia. Second NF dah kurang sikit. Third NF dah kurang sikit. Gitu. Lagi kurang. Okay, boleh? Boleh buat tak lab ni? Boleh. Okay, so kalau boleh kita stop kelas kita sampai sini je lah. So ada masa ni buat terus, boleh hantar terus hari ni. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Aku kena kerja ulang balik. Boleh. Madam, yang lab tadi tu yang tadi kita bincang tu Ya. Oh, okay. Soalan lab yang kita bincang tadi Alright. Siapa yang dengar betul-betul confirm 100% dah. Lepas makan tulis buat balik je. Boleh. Okay, boleh. Boleh. Saya stop sampai sini. You all siapkan lab task 2 ni. Kemudian upload dekat SIDOS seperti biasa. Format PDF sebelum pukul 8 malam. Okay, madam. Boleh. Okay, madam. Alright. Okay. So apa-apa masalah saya ada dekat GM ni. Saya tak left. Saya ada je. So you all boleh left dulu. Apa-apa boleh masuk balik dekat sini Alright. Okay. Terima kasih. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.